Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar anak-anak pada hari ini? Okey, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang subjek pendidikan moral tahun 5. Okey, ini adalah muka surat depan muka hadapan buku teks pendidikan moral tahun 5 yang sepatutnya anak-anak akan dapat pada tahun ni tapi disebabkan pandemik COVID-19 maka anak-anak hanya dapat membaca buku teks melalui online sahaja. Okey, kita pergi ke muka surat yang seterusnya iaitu isi kandungan. Pada penggal pertama ini, kita akan belajar daripada unit 1 sehinggalah unit 7. Tajuk-tajuknya adalah seperti kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemah tinggi, hormat dan juga kasih sayang. Itu adalah antara nilai-nilai yang kita akan belajar pada penggal 1. Kemudian pada penggal kedua, kita akan teruskan kepada tajuk-tajuk atau nilai-nilai yang seterusnya iaitu keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan dan juga toleransi. Okey, itulah antara nilai-nilai murni yang anak-anak semua akan belajar dalam pendidikan moral. Nilai-nilai murni ini bukan sahaja kita akan belajar tetapi kita akan terapkan dalam kehidupan seharian kita. Di sekolah, di rumah dan juga di kejiranan masyarakat di sekeliling anak-anak semua. Okay, begitulah pentingnya pentingnya nilai-nilai murni ini dalam kehidupan kita supaya semua masyarakat kita dalam keluarga kita dengan kawan-kawan, dengan jiran-jiran dan juga orang lain dalam masyarakat dapat hidup dalam harmoni, aman dan bahagia. Okey, kita pergi seterusnya ke muka surat pertama, yang muka surat seterusnya iaitu unit 1. Okey. Unit 1 tadi apa tajuk dia tadi? Ingat lagi tak? Tajuknya adalah kepercayaan kepada Tuhan. Iaitu semua orang, kita semua mesti percaya kepada Tuhan. Semua agama ada Tuhan masing-masing. Agama Islam, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu. Ada semua kepercayaan masing-masing. Itu adalah antara 4 agama yang penting di negara kita yang selalunya ada di negara kita iaitu agama Islam, agama Kristian, Hindu dan Buddha. Okey, muka surat seterusnya kita boleh tengok tajuk kecilnya iaitu keunikan masyarakatku. Okey, masyarakat kita ada bermacam-macam, sangat unik. Walaupun kita tinggal dalam satu negara dengan bermacam-macam budaya dan agama, tapi itulah keunikan masyarakat kita yang hidup aman, bahagia dan saling bekerja sama. Cuba baca anak-anak, cuba tengok dalam kotak yang pertama tu yang ada kartun yang memakai baju Melayu tu. Agama saya menyeru penganutnya sentiasa memberikan sedekah kepada orang yang memerlukannya. Keprihatinan ditunjukkan secara ikhlas. Oleh itu, kami dapat menjalinkan hubungan yang erat. Cuba teka tu agama apa Ya, itu adalah agama Islam. Dengan pemakaiannya seperti itu, baju Melayu dan samping dan bersongkok selalunya itu adalah pakaian orang beragama Islam di negara kita Okey. Seterusnya yang kat bawah tu. Cuba tengok dia pakai baju kalau kita panggil tu Cheongsam ataupun Samfu. Okey. Agama saya mengajar penganutnya supaya bercakap benar. Keharmonian masyarakat dapat diwujudkan kerana kami jujur,
dalam pergaulan antara satu sama lain. Apa dia agama tu? Cuba anak-anak teka. Betul. Itu adalah agama Buddha. Okay, yang di bawah pula tu yang katun yang memakai sari. Agama saya meminta penganutnya menghormati orang tua dan orang lain. Oleh itu, kami dapat hidup dengan aman damai dalam masyarakat yang berbilang kaum. Cuba teka. Cuba anak-anak teka. Tu agama apa Okey, bagus. Itu adalah agama Hindu. Okey. Cuba tengok keistimewaan Uniknya masyarakatku. Pertama, kita hidup berkelompok. Ada macam-macam kelompok. Kita hidup berkelompok. Kemudian interaksi sesama masyarakat. Walaupun kita berbeza, kita masih lagi berinteraksi sesama kita. Walaupun kita berbeza dari segi agama, budaya, bahasa, tetapi kita semua masih lagi berinteraksi dalam keadaan aman, damai. Okey, yang ketiga, perbezaan agama. Bermacam-macam Istimewanya negara kita ada bermacam-macam agama. Agama yang selalunya kita dengar dalam negara kita ni adalah seperti agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian. Itu adalah antara 4 agama yang memang penganutnya antara yang besar di negara kita. Apa lagi uniknya masyarakatku? Lagi apa? Pelbagai budaya. Ada bermacam-macam budaya. Contohnya dalam masyarakat, contohnya cikgu ambil satu contoh, masyarakat India ke China. Walaupun dia berbangsa China ke berbangsa India ke, tapi dalam bangsa dia tu ada bermacam-macam agama. Dan juga bermacam-macam agama lah seperti agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha. Okey, pelbagai budaya juga boleh dikaitkan dengan bangsa kita. Bermacam-macam bangsa dan pelbagai budaya. Ada budaya orang Melayu, orang Melayu dengan budaya orang Melayu, orang Cina dengan budaya orang Cina, orang India dengan budaya orang India, orang Sikh dengan budaya orang Sikh, ada bermacam-macam. Walaupun masyarakat kita berbagai bangsa, berbagai budaya, berbagai agama, namun semua orang dapat hidup dalam aman damai, dalam satu perpaduan. Itulah yang kita sepatutnya bangga dengan negara kita. Walaupun bermacam-macam cabaran yang kita hadapi, namun semua orang dapat hidup dalam satu perpaduan yang amat kuat. Kemudian bahasa. Bermacam-macam bahasa. Orang Melayu dengan bahasanya, orang India dengan bahasanya, orang Cina dengan bahasanya, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Melayu. Bahasa Melayu pula dia ada dialeknya. Orang Kelantan cara dialeknya lain, orang Perlis cara dialeknya pula lain, orang Negeri Sembilan pun berlainan. Sabah, Sarawak semua Walaupun kita panggil bahasa Melayu namun dia ada bermacam-macam dialek. Tetapi walaupun keadaan seperti itu, kita masih lagi hidup dalam keadaan aman, damai dan saling bekerjasama antara satu dengan yang lain. Okey, cuba tengok gambar kartun yang sebelah tu. Agama saya mendidik kami supaya bersikap adil terhadap semua orang. Oleh itu kami dapat bergaul mesra dengan sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa, agama dan taraf. Hubungan mesra sesama kita dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Cuba tengok tu orang apa Ya, betul. Itu adalah bangsa orang yang berbangsa Sing. Okey, cuba tengok kat bawah tu. Agama saya menyarankan kami berbaik-baik dengan semua orang. Amalan berbaik sangka dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Cuba tengok. Dengan pakaiannya sahaja kita boleh teka. Cuba teka. Apakah bangsa yang memakai pakaian seperti itu? Ya, betul. Agama, bangsa Iban.
Okey, tengok dalam kotak kecil tu. Adakah kamu bersyukur dengan agama atau kepercayaan yang kamu anuti? Mengapa? Ha, kita mesti bersyukur Kita bersyukur walau apa pun agama yang kita anuti, kita perlu bersyukur kerana kita ada agama dan ada kepercayaan. Ada Tuhan yang kita percaya. Mengapa? Sebab agama itu menjadi panduan kepada hidup kita. Setiap agama mengajar manusia untuk berbuat baik, tidak melakukan kejahatan. Jadi dengan agama itu kita dapat mengawal diri kita daripada melakukan kejahatan. Kita dapat berfikir secara apa? Rasional, secara betul. Adakah perkara yang kita lakukan tu betul ke ataupun salah ke? Adakah perkara yang kita lakukan itu memberi kebaikan kepada diri kita ke? Memberi kebaikan kepada orang lain ke? Ataupun adakah ianya memberikan keburukan kepada kita ke atau memberikan keburukan kepada orang lain? Itulah pentingnya kita ada agama supaya kita ada panduan untuk kita menjalani kehidupan kita. Yang kedua, amalan ajaran agama atau kepercayaan merupakan tunjang keharmonian masyarakat. Bincangkan. Adakah betul amalan ajaran agama atau kepercayaan merupakan tunjang keharmonian masyarakat? Anak-anak faham tak tu soalan tu? Maksudnya, adakah ajaran agama ini atau kepercayaan adalah satu benda yang penting yang dapat mewujudkan keamanan dalam masyarakat kita. Betul ke tak betul? Ya, anak-anak, memang betul. Ajaran agama lah yang akan membuat kita menghormati orang lain. Bila kita ada agama, kita akan dapat menghormati orang lain. Kerana apa? Kita ada panduan. Melakukan kebaikan, tidak mengganggu orang lain. Menjaga keharmonian masyarakat. Itulah sebabnya pentingnya amalan ajaran agama. Supaya kita dapat terapkan dalam diri kita untuk memastikan hidup kita sentiasa aman, sentiasa harmoni. Dengan cara macam mana? Tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu keamanan jiran-jiran, tidak mengganggu kawan-kawan. Contohnya kawan kat sekolah, kita tak berbuat jahat pada kawan kita. Kerana apa? Kerana kita ada kepercayaan. Agama kita mengajar kita supaya apa? Berbuat baik dengan diri kita, dengan orang lain dan juga masyarakat. Itulah pentingnya kita beragama dan mempunyai kepercayaan. Okey anak-anak, itu sahaja pada hari ini. Jangan lupa tengok dalam grup WhatsApp, cikgu akan kongsikan apakah kerja yang perlu anak-anak lakukan. Sebagai contoh, soalan yang akan anak-anak semua salin di dalam buku latihan. Anak-anak sediakan buku latihan kosong untuk pendidikan moral dan cikgu akan berikan soalan melalui grup WhatsApp. Anak-anak salin dan kemudian jawab. Sekiranya anak-anak perlukan bantuan, boleh bertanya kepada ibu bapa. Sekiranya tiada jawapan yang masih lagi anak-anak ragu-ragu, boleh bertanya kepada saya. Boleh PM saya. Tanyakan apa-apa permasalahan yang perlu anak-anak dapatkan penyelesaian. Okey, itu saja. Terima kasih.